Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkati kita. Kita menyambung pengajian kita pada pagi ini dalam membicarakan ayat-ayat yang bermula dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai golongan yang beriman. Dan kita meneruskan perbincangan kita dalam surah An-Nisa ini pada ayat yang ke-43. Itulah satu lagi seruan ya ayyuhalladzina amanu. Firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampir kepada salat. Janganlah kamu mendekati salat. Janganlah kamu melaksanakan salat. Janganlah kamu hampir ke tempat salat untuk melaksanakan salat dalam keadaan kamu mabuk. Melainkan setelah mana kamu sedar dan kamu tahu apa yang kamu cakapkan dan hilang daripada mabuk. Dan jangan pula kamu hampir kepada salat dan tempat salat itu dalam keadaan kamu junub, kecuali jikalau hanya sekadar melintas. Melainkan setelah mana kamu mandi daripada hadas besar. Dan jikalau kamu itu sakit atau sedang musafir, atau seseorang kamu datang daripada tempat pembuangan, yakni setelah mana kamu melepaskan hajat kamu daripada tempat pembuangan najis, yakni tempat kamu qada hajat, atau kamu menyentuh wanita, maka kamu tidak mendapati air, kamu tak ada air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang baik. Maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mengampunkan. Baik. Ayat ini yang pertamanya menceritakan tentang larangan daripada menghampiri salat. La taqrabus salah, yakni menghampiri tempat salat dalam keadaan mabuk. Kerana ayat ini turun sebelum pengharaman arak secara penuh. Ya. Tadi kata Syekh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir, yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina an fi'li as-salati fi hali sukri. Allah Ta'ala melarang hambanya yang beriman daripada melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Alladhi la yadri ma'ahu al-musalli ma yaqul.
dalam keadaan di mana orang yang salat tu tak tahu apa yang dia cakap pun. Wa an qurbani mahalliha wa hiya al-masajidi lil junubi. Dan Allah melarang daripada mendekati ke tempat salat, iaitulah masjid, bagi orang yang dalam keadaan junub, keadaan hadas besar, junub. Melainkan sekadar dia melintas dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa dia tetap diam di dalamnya. Illa ayyakuna mujtazan min babin ila babin min ghairi mukfin. Wa qad kana hadha qabla tahrimil khamri. Dan ini tentu sekali sebelum pengharaman khamar. كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 datang Allah Ta'ala menyatakan, mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang arak dan judi. Maka jawablah pada kedua-duanya itu terdapat dosa yang besar. Terdapat keburukan yang besar. Belum lagi dosa di sini. Keburukan, ismun, kabirun, mudarat yang besar. Perkara-perkara tidak elok yang banyak. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat bagi manusia kerana dapat harta daripada judi dan arak buat berniaga, dapat duit. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa kedua-duanya ataupun keburukan kedua-dua perkara ini lebih besar daripada manfaatnya. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. Dan Nabi SAW bacakan ayat 219 surah Al-Baqarah ini kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ayat ini tentulah belum mengharamkan arak secara jelas. Arak ayat 219 surah Al-Baqarah itu belum mengharamkan arak, ya, dan juga judi. Cuma menjelaskan benda tersebut benda tak elok yang utamanya ditinggalkan. Kemudian turun ayat ini, ya. Turun ayat tadi, Umar bin Khattab kata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami berkenaan dengan khamar penjelasan yang nyata. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. Lalu Umar kata juga bila baca dia turun ayat surah An-Nisa ayat 43 ini, kepalanya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Maka Umar bin Khattab pun kata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami berkenaan dengan khamar. Ini penjelasan yang nyata. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, dan bila turun ayat ini, maka ini adalah awal larangan. Secara nyata arak itu dilarang minum ketika hendak waktu salat, tidak mabuk. Jadi maknanya kalau lepas subuh minum tak apalah, dan lagi nak zuhur. Kalau nak minum lepas zuhur tu pastikan sempat sebelum masuk waktu asar. Kan? Lepas isyak nak minum tak apa, lepas subuh tak apa. Tapi dekat-dekat yang lain tak boleh. Sebab apa? Dekat waktu solat. Ya. Dia kata Ibn Kathir, فَكَانُوا لَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ. Mereka tidak minum. Dia turun ayat ni, tak minum lagi khamar dekat dengan waktu solat. فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ila qawli fahal antum muntahun. Bila turun ayat surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 yang kita akan bincangkan juga sebab dia termasuk dalam pakej tafsiran ayat ini, ya. Maka ketika itulah barulah pengharaman arak itu berkuat kuasa dengan sepenuhnya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, ya, mengatakan apabila turunnya ayat dalam surah An-Nisa ini, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, adalah bila masuk waktu salat maka muazzin akan menyeru, akan berkata, ala yaqrabanna as-salata sakran, janganlah datang salat orang yang mabuk. Dan sebab turun ayat ini seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Katsirin rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Abi Hatim, haddathana Yunus bin Habib qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Simak bin Harb qala sami'tu Mus'ab bin Sa'd yuhaddithu an Sa'd qala nazalat fiyya 4 ayatin صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف وذلك قبل أن تحرم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية الشعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim daripada riwayat Syu'bah dan ahli sunan yang arba'ah kecuali Ibn Majah daripada riwayat Simakin Ibn Harbin. Naam. Ceritanya ialah kata Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu an mengatakan bahawa ayat ni turun berkenaan dia. Di mana ada seorang daripada Ansar buat jamuan makan minum, lalu dia panggillah sekumpulan daripada sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang ni jamuan makan dan minum arak. Jamu arak sekali lah, mesti arak masa tu belum diharamkan lagi, ya. Lalu dalam mabuk-mabuk itu maka berlakulah sedikit pergaduhan yang sehingga menyebabkan hidung Sa'ad dicederakan, ya. Maka turunlah ayat ini supaya tidak mendekati arak ketika hendak waktu solat. Dalam riwayat yang lain pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, yang ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya. Dan At-Tirmizi kata hadis ini hasan sahih, ya. Dia kata daripada Ali bin Abi Talib qala صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن يشتكي به وقال حسن صحيح. Hadis yang dikatakan oleh Tirmizi ini sebagai hasan sahih ini yang masyhur sebagai sebab turun ayat, iaitulah Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu an telah buat majlis makan minum yang dihadiri oleh sejumlah sahabat, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, lalu mereka minum arak kerana arak masa tu belum diharamkan sehingga mabuk.
Lalu bila masuk waktu solat, salah seorang daripada mereka solat dan jadi imam dan baca qul ya ayyuhal kafirun secara salah. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'ma a'budu ma ta'budun, wahai orang yang kafir, apa yang aku tidak sembah apa yang kamu sembah, wa nahnu na'budu ma ta'budu, dan kami sembah apa yang kamu sembah. Dia baca ayat silap. Kerana mabuk, maka turunlah perintah larangan daripada solat dalam keadaan mabuk. Ya. Solat dalam keadaan mabuk. Ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Jaririn rahimahullah ta'ala dengan riwayat yang lebih kurang sama, menceritakan punca turunnya ayat ini ialah kerana ada seorang sahabat Nabi jadi imam dan dalam keadaan mabuk, maka dia baca Al-Quran salah, tukar makna, lari makna. Demikian juga kata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dan daripada Qatadah, kanu yajtanibuna sukra 'inda hudud as-salawati thumma nusikha fi tahrim al-khamri. Jadi dia kata adalah para sahabat bila turun ayat ini mereka tidak salat dalam keadaan mabuk. Tidak salat dalam keadaan mabuk, sehinggalah turun perintah pengharaman arak yang sepenuhnya. Ini adalah pendapat majoriti ulama tafsir bahawa ayat ini memang larangannya berkenaan dengan mabuk arak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan inilah dalil bahawasanya di antara syarat sah salat itu ialah akal. Jadi apa jua keadaan yang seseorang itu tidak ada akal, maka kita kata salatnya tidak sah. Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala berkata, berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara lam ya'ni biha sukral khamri innama 'ana biha sukran naum. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله. Baik. Ad-Dhahhak pula berpandangan bahawa ayat ini bukan dimaksudkan dengan orang yang mabuk arak, tetapi mabuk tidur, dia kata. Janganlah kamu salat dalam keadaan kamu mengantuk. Itu maksud dia kata. Tetapi pandangan ini adalah ganjil dan syadz berkenaan dengan ayat ini, walaupun kita tak nafikan keadaan yang mengantuk yang menyebabkan orang tidak ada ingatan, yang dia dah mamai, mamun, lali. Ini di antara keadaan yang menyebabkan seseorang itu kalau dia salat pun tidak sah kerana tidak ada ingatan. Dan tidur di antara perkara yang menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Tapi ayat ini turun berkenaan dengan satu kasus yang khusus, walaupun pendalilannya kita boleh ambil secara umum, secara istidlal, secara kefahaman. Kalau Allah Ta'ala larang salat dalam keadaan mabuk, yang mana ketika itu arak belum diharamkan, maka setelah pengharaman arak, apa jua keadaan yang bersifat mabuk adalah dilarang kita salat dalam keadaan tersebut. Bahkan salat tidak sah kerana di antara syarat sah salat ialah al-aqlu. Kata Ibn Jarir kata, yang betulnya yang dikehendaki dengan ayat ini ialah mabuk kerana minum arak. Dan tidak tertuju larangan kepada orang yang mabuk yang tidak faham langsung khitab. Kerana ini dalam hukum majnun. Naam. Dan ini persoalan usul lah. Orang yang tidak ada kesedaran langsung,
Ini tidak ada tidak ada khitab kepadanya. Sebab itulah para ulama berbeza pandangan tentang keadaan orang yang mabuk ini, adakah dia mukhatab ataupun tidak. Ya. Yang muktamad di sisi ulama Syafi'iyah, mabuk kerana sengaja. Orang mabuk kerana sengaja mabuk kerana minum arak, setelah mana arak diharamkan, maka mereka ini adalah golongan yang mukallaf. Ya. Mereka dibebankan, bahkan apa yang mereka buat daripada tindak tanduk semasa mabuk itu, maka diambil kira dan dipertanggungjawabkan. Maksudnya sah kalau kata tengah mabuk-mabuk tu dia jual rumah dia atau dia cerai isteri dia, na'udzubillah min zalik, maka semua perkara tersebut diambil kira di sisi syarak. Tapi sebahagian ulama macam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan lain-lain usuliyin mengatakan bahawa kita kena tengok kondisi orang yang mabuk ni ada dua. Satu, dia mabuk thamil. Thamil ni maknanya dia duk cakap merapu tapi dia boleh faham dan dia boleh balas perkataan kita. Kalau kita bercakap dengan dia boleh faham, dia boleh balas. Kalau mabuk yang macam ni, maka dia masih lagi dalam keadaan mukhatab. Masih lagi dalam keadaan dia dipertanggungjawabkan kalau dia ada jual beli ke, berlaku akad nikah ke, perceraian ke, maka diambil kira. Tetapi kalau dia mabuk sampai ke tahap dah tak tahu apa langsung, orang bercakap dengan dia pun dia tak ada akhiran dah, dia dah hidup dalam dunia dia sendiri, yang ini mabuk yang sepenuhnya, yang ini tidak lagi mukallaf pada pandangan sebahagian ulama. Ya, tapi pandangan ini tidak masyhur dalam kalangan mazhab yang empat. Yang masyhur ialah orang mabuk kerana sengaja minum arak, dia adalah mukallaf dan semua tindak tanduknya dipertanggungjawabkan ke atasnya ketika dia mabuk. Ya. Baik. Kata Ibn Katsir rahimahullah, wa qad yahtamilu an yakuna al-muradu at-ta'rid bin-nahy 'an as-sukri bil-kulliyah لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. Katsir kata, larangan daripada mabuk ketika nak solat ini sebenarnya dia adalah satu arahan secara tidak langsung ataupun larangan secara tidak langsung daripada mabuk. Kerana hakikatnya waktu solat adalah rapat-rapat. Solat 5 waktu ni dekat-dekat. Ya. Jadi ini adalah satu perintah sebagai persediaan untuk diharamkan arak ini secara total, secara sepenuhnya. Sekejap lagi kita akan bincang ayatnya dalam surah Al-Ma'idah. Ya. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti Allah Ta'ala kata, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sedangkan mati bukan pilihan kita. Jadi maknanya ialah bersiap sedia supaya kalau mati mai kita dalam keadaan Islam. Maknanya kita kena sedia berawasi. Sebab bukan mati ni bukan kita boleh kontrol bila nak mati. Kan? Naam. Kemudian Allah Ta'ala kata, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampailah ya, kamu tahu apa yang kamu cakap. Kata Ibn Katsir rahimahullah, hadha ahsanu ma yuqalu fi hadd as-sakran annahu alladhi la yadri ma yaqul. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. Ini adalah sebaik-baik dhabit diletakkan pada menjadikan apa dia yang kata orang tu mabuk. Orang mabuk ni ialah orang yang bercakap tak keruan. Kan? Bercakap ikut sedap mulut dia. Dia bukan jenis suka maki, hamun orang, mencarut tak. Tapi tiba-tiba tengah mabuk tu segala perkataan yang kotak keluar. Yang kita dengar pun not sound like him lah, kita kata.
oh tak macam dia. Kan? Jadi ini adalah mabuk. Jadi bila dikira sedap mabuk, bila dia sedap. Kan? Dia sedap, kata dia dah boleh cakap dengan cara yang betul. Kan? Dan dia pun mungkin tak ingat apa yang dia cakap malam tadi. Dia kutuk orang tu, dia hina orang ni, dia fitnah orang tersebut. Ya, sebab itulah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an jadikan had sebatan orang yang minum arak ini 80 kali sebat. Kerana dia kata orang yang minum arak, bila dia mabuk, ya, idza sakira yahzi, dia akan cakap mengaku. Wa idza hadha yaqdhif, bila dia cakap mengaku, dia mungkin tuduh orang sana buat zina, orang sini buat zina. So dia mungkin terjebak dalam jenayah qadzaf. Maka sebagai langkah berhati-hati, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebat peminum arak ni 80 kali. Kerana yang sabit dalam perintah Nabi SAW, orang yang minum arak ialah dipukul. Dalam hadis datang dibawa kepada Nabi SAW peminum arak, lalu Nabi SAW kata, idribuh, pukullah dia. Lalu rawi hadis sahabat yang hadir dalam peristiwa tersebut kata, ada di antara kami yang memukul dengan tangan, ada yang pukul dengan pelepah tamar. Ya? Maksudnya Nabi tak bagi satu arahan spesifik macam orang yang berzina. Cuma rawi hadis sahabat yang kata tu, dia kata, aku bilang, aku ingat sampai kami dah cukup 40 kali pukul, Nabi suruh berhenti. Di sinilah kebanyakan, ya, para ulama ambil kata hukum sebat itu 40 kali. Tapi Nabi sendiri tidak sebut spesifik berapa kali peminum arak ini disebat. Ya. Dan sebab itulah kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah sebat 40 kali, Abu Bakar sebat 40 kali, Umar sebat 80 kali. Dan semuanya, kata Ali bin Abi Talib, adalah sunnah. Ya. Jadi bila Umar bin Al-Khattab bincang balik berapa kita nak ambil ketetapan sebagai satu qanun, sebagai undang-undang yang tetap, maka datanglah pandangan beliau disebat 80 kali. So itu balik, maknanya sebatan kepada orang yang minum arak tidak lari daripada 40, secara minimumnya 40 kali dan maksimumnya ialah 80 kali. Balik kepada budi bicara hakim. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang minum, la taqrabus salah. La taqrabus salah. Ya. Dan Nabi SAW pula bersabda, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falyanam hatta ya'lama ma yaqul. Riwayat Bukhari. Apabila mengantuk seseorang kamu, maka hendaklah, sedangkan dia tengah solat, maka hendaklah dia berhenti dan tidur. Tengah solat tahajud, rasa mengantuk, Nabi suruh berhenti tidur. Pasal apa? Nabi kata sampai dia tahu apa yang dia nak cakap, yakni apa yang dia nak baca. Itu maksud. Jadi ini adalah had, yang garis pembeza, ya, yang menjadikan kita boleh bezakan orang tu mabuk atau tidak mabuk, dalam keadaan ada waras akal atau tidak waras. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan setelah mana larangan ini, iaitulah larangan daripada orang yang mabuk menghampiri salat, yakni menghampiri tempat salat. Menghampiri tempat salat dengan makna dia tak boleh salat lah. Kan, sebab dah dia tak boleh mai dekat tempat salat, maknanya dia tak boleh salat. Ya. Kemudian setelah mana larangan ini berlaku, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan larangan yang mu'tamad, larangan yang mutlak, yang mengharamkan arak secara total, secara sepenuhnya. Iaitulah ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 93 yang kita akan bacakan sekarang ini, bahkan sampai ayat itulah firman Allah Ta'ala,
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Baik, dalam ayat 90 dan 91 dalam surah Al-Ma'idah. Ini satu lagi ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Tetapi ayat ini mengharamkan arak secara total, iaitu Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu, dan ansab tempat berhala, ya. Wal azlamu, tempat ansab ni tempat di mana dilakukan penyembelihan untuk berhala. Wal azlamu, dan tilik nasib. Azlam ni ialah anak panah yang dicabut daripada berhala untuk menilik nasib atau untuk nak buat keputusan apa-apa. Wal azlamu rijsun, adalah perkara najis, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah ia. Yani jauhilah amalan syaitan. Jadi hu ni balik kepada amalan syaitan. Kerana kesemua ni walaupun dia pelbagai tetapi dia balik kepada satu jenis yang sama, iaitulah amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa innama yuridu syaitanu, sesungguhnya syaitan itu berkehendak, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, dia hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama kamu menerusi arak dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah, dan menghalang dan menyekat kamu daripada mengingati Allah dan daripada salat. Fahal antum muntahun, maka hendaklah kamu berhenti meninggalkannya. Kata Ibn Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu al-mu'minina an ta'atil khamri wal maisir wa huwa al-qimar. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman daripada mengambil khamar, arak, dan maisir, yakni judi, perjudian. Dan ini datang riwayat daripada Ibnu Umar, Ad-Dhahhak daripada Ibnu Abbas. Ya, semuanya adalah makna maisir ialah al-qimar, yakni perjudian. Ya. Adapun makna al-ansab, seperti mana kata Ibnu Abbas, Mujahid dan Atha dan Sa'id ibn Jubair dan Al-Hasan dan lain-lain, ialah hijaratun, hiya hijaratun kanu yazbahuna qarabinahum indaha. Macam kita kata tadi, dia adalah tempat di mana dilakukan sembelihan kepada berhala. Yakni suruhan supaya meninggalkan penyembelihan kepada berhala. Jangan menyembelih untuk berhala.
Kerana itu adalah syirik. Adapun azlam hiya qidahun kanu yastaqsimuna biha. Itulah bekas panah yang mereka jadikan cabut itu. Nak tahu kalau panah tu pendek panjang, ya, macam orang Cina kan dia ada apa tu, buat ketuk-ketuk tu terkeluar satu kayu. Lepas tu tengok kan, itu adalah azlam. Al-istiqsamu bil azlam. Ini juga adalah termasuk perkara syirik kerana dia nak tahu benda ghaib dengan jalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata rijisun min amali syaitan. Semua ini adalah najis. Rijisun ay najisun min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Kata Ibnu Abbas, riwayat Ali bin Abi Talhah, ay sakhatun min amali syaitan, benda-benda yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah daripada amalan syaitan. Ya. Dan daripada sinilah para ulama mengatakan bahawa arak adalah najis. Macam mana dia kata arak tu najis? Kerana kalimah rijsun, najis. Dan kita dapati kalimah rijsun ini kita tak boleh nak bawa atas maknanya yang hakiki pada judi, pada al-ansab, pada al-azlam. Maka yang tinggal ialah al-khamru. Jadi hanya khamar sahaja yang kita boleh bawa kepada makna hakiki, iaitulah rijsun haqiqiyun, najis yang hakiki. Jadi jumhur ulama berpandangan khamar bukan sahaja haram diminum, tetapi zatnya juga adalah najis. Zatnya juga adalah najis, ya. Yakni tidak suci. Yang mana kalau kena pada badan atau pakaian atau tempat solat, maka menyebabkan solat tidak sah. Maka mesti dicuci dengan air. Tetapi dia tidaklah seperti najis anjing dan babi yang perlu disertu dengan tanah, tidak perlu. Ya, arak ini hanya dibasuh dengan air mutlak macam najis-najis yang lain. Najis mutawassitah, najis pertengahan. Ya. Jadi ayat ini, ya, menceritakan kepada kita bagaimana arak itu diharamkan berperingkat-peringkat. Ya, daripada awalnya Allah Ta'ala turunkan ayat dalam suratul Baqarah yang kita dah bacakan tadi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, menerangkan bahawa arak dan judi ini mempunyai keburukan yang melebihi manfaat. Kemudian Allah Ta'ala larang aktiviti minum arak ketika hendak solat, supaya tidak mabuk sewaktu solat. Kemudian turun ayat ini. Ya. Turun ayat ini yang berkenaan dengan larangan secara mutlak daripada minum arak. Ya. Kemudian ayat 93 yang kita bacakan daripada surah Al-Ma'idah ini, ayat 92, Allah Ta'ala ingatkan, dan ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kepada Rasulnya, dan hati-hatilah, awaslah daripada melakukan penderhakaan. Ini kena taat hukum ini. Jikalau kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya atas Rasul kami itu hanyalah menyampaikan, tidak memudaratkan Rasulullah SAW. Yang memudaratkan itu diri kamu sendiri yang mudarat. Tiadalah bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu sebarang dosa disebabkan apa yang mereka telah makan, jikalau mereka itu bertakwa dan beriman dan beramal soleh, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan ihsan. Dan Allah amat cintakan orang yang ihsan. Ayat 93 ni turun apabila turunnya larangan pengharaman arak ini, dan Allah Ta'ala sifatkan arak sebagai min amali syaitan,
Dan pengharaman ini turun selepas daripada peperangan Uhud. Ya. Yakni setelah berlakunya perang Uhud. Ya. Dan telah berlaku sejumlah perang yang menyebabkan di dalam peperangan itu ada sejumlah orang yang telah pun syahid daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dia kata, ya Rasulullah, macam mana orang yang mati syahid, yang mati sebelum ini, yang telah minum arak, sedangkan arak ini adalah amalan syaitan. Maka Allah Ta'ala kata, tidak ada dosa kesalahan disebabkan apa yang mereka makan, sedangkan mereka telah buat amal soleh. Mereka telah pergi berjihad. Maka Allah Ta'ala Maha Pemaaf, melepaskan daripada hukuman, menutup segala kesalahan. Jadi Allah Ta'ala akan ampunkan yang telah lalu sebelum pengharaman arak ini berlaku. Ya. Dan kita dah baca hadis Umar bin Al-Khattab tadi. Ya. Dan Umar bin Al-Khattab dalam Sahihain, dia berkata dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsah min al-'inabi wat-tamri wal-'asali wal-hintati wash-sha'iri wal-khamri ma khamara al-'aqla. Wahai manusia, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar itu dan ia dibuat daripada 5 jenis bahan. Masa zaman Nabi SAW, khamar ini telah pun dikenali dibuat daripada 5 jenis bahan, iaitulah al-'inab, anggur, tamar, madu, hintah, yakni gandum, dan barli. Dan khamar itu apa yang menutup akal, apa yang menghilangkan akal daripada minuman yang memabukkan, maka ianya adalah al-khamru. Dan kaedahnya, ya, apa yang memabukkan apabila diminum secara banyak, maka diminum secara sedikit juga adalah haram. Dan haram juga berkaitan dengan khamar ini dilakukan jual beli. Nabi SAW bersabda, innal ladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya Tuhan yang mengharamkan minumnya telah mengharamkan jual belinya. Dan Nabi SAW telah melaknat sejumlah golongan berkaitan dengan arak ini. Ya, di antaranya dalam hadis, ya, datang Nabi SAW melaknat pada khamar itu 10 jenis, 10 arah. Di antaranya tukang minum, ya, yang minum, yang tuang, yang menjual, yang membeli, yang memerah, yang minta diperah, yang membawa, yang dibawa kepadanya, dan yang memakan harganya. Jadi arak itu sendiri dilaknat. Yang pertama, arak itu sendiri dilaknat, ya. Kemudian yang makan, yang minum arak. Kemudian yang tuang arak juga dilaknat oleh Nabi SAW. Yang menanggung arak, yang bawa arak, tukang hidang juga dilaknat, ya. Orang yang memerah dan yang minta diperah, asirha wa mu'tasirha, bai'uha, penjualnya, wa mubta'uha, yang membelinya. Inilah malang sekali kita, konon-konon kita ni negara Islam, tetapi kita masih melihat penjualan arak dilakukan oleh orang Islam. Ya, ini adalah perkara yang mesti kita bangkit dan kita kena jadi jaguh dalam membela hak-hak pekerja orang Islam ini, supaya mereka tidak dipaksa ataupun mempunyai kebebasan untuk mengamalkan hukum hakam agama. Sudah tentu ini berpunca daripada kejahilan. Kejahilan kerana mereka ingat arak ni yang diharamkan itu ialah minum. Ya, jadi dia kata kami beli arak sebab kami nak jamu kawan-kawan kami yang bukan Islam.
Atau dia kata saya tak jual arak kepada orang Islam, saya jual arak kepada orang kafir. Ya. Kita kata ini adalah salah. Kerana Islam memberikan hak kepada orang kafir, bukan hak lah. Kita memberikan kelonggaran kepada orang kafir untuk beramal dengan ajaran agamanya secara ruang peribadi. Tetapi kita tak boleh membantu orang kafir tadi melakukan apa-apa perkara keagamaannya yang berlawanan dengan hukum syarak kita. So mungkin kita kata orang kafir tadi dalam agama dia tidak diharamkan arak. Walaupun tidak ada agama yang membenarkan minum arak sampai mabuk. Tidak ada. Ya. Itu kita faham ya. Mabuk tidak boleh. Tapi ada agama yang benarkan. Ya, macam dalam Kristian sendiri, mereka dibenarkan minum arak dalam kuantiti yang tidak mabuk pada anggaran mereka. Ya. Tetapi adakah bermakna kita boleh tolong mereka minum arak, kita tuang arak kat mereka, kita jamu mereka arak, kita tolong beli arak kat mereka, kita jual arak kat mereka, bolehkah? Jawapannya tidak boleh. Ya, kerana itu adalah bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan melampaui batas. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wala ta'awanu. Dalam awal surah Al-Ma'idah ni Allah Ta'ala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara yang baik, al-bir wat taqwa, dan yang membawa kepada ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara yang dosa dan melampaui batas yang merampas hak orang lain. Jadi tidak boleh kita sebagai orang Islam membantu orang kafir ya untuk mempromosi arak. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak boleh. Ini adalah satu dosa. Ya, bukan sahaja minum arak tapi juga adalah mempromosi arak, menjualnya, membelinya, membuatnya, menghidangkannya, menuangnya, menanggung, membawanya. Jadi pekerja bawa lori arak. Ya. Ini yang tidak boleh. Dan kita lebih malang lagi, orang ini kapten kapal terbang, bawa kapal terbang, dalam kapal terbang dia ada arak. Nasallallahu al-afiyah. Dihidangkan arak. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita kata bercanggah dengan syariat Islamiah. Ya, bercanggah dengan syariat Islam. Dan dilaknat, bukan saja dia bukan saja dosa kecil, bahkan dia adalah dosa besar. Ya, Nabi kata lu'inatil khamru bi'ainiha wa 'asiruha wa syaribuha wa saqiha. Ya, dilaknat khamar itu pada zatnya dan pada peminumnya dan pada penuangnya, wa ba'i'uha wa mubta'uha, yang menjualnya, yang membelinya, wa 'asiruha, yang memerahnya, wa mu'tasiruha, yang minta diperah, ya, wal hamilatu, dan yang menanggungnya, wa hamiluha wal mahmulatu ilaih, dan yang dibawa kepadanya arak. Ya, ini semua adalah dilaknat. Dan yang memakan harganya. Memakan harga ni macam mana? Kita ada pekerjaan yang berkaitan dengan arak. Kita ambil upah masalahnya, kita bagi sewa rumah kita untuk buat kedai arak masalahnya. Ini juga dilarang. Ya. Mengambil cukai daripada arak. Lalu kita, ini adalah salah. Sepatutnya kita mencegah perbuatan tersebut, bukannya kita membenarkan kita ambil duit. Ya, sepatutnya kita kena larang, kena cegah. Ya, orang kafir nak minum arak dalam circle mereka, pandai-pandai mereka lah. Ya, tapi tak boleh kita benarkan mereka buat penjualan terbuka di kedai-kedai gerai runcit. Yang gerai-gerai runcit ini dijaga oleh orang Islam. Cashiernya adalah orang Islam.
anak-anak Melayu kita. Ya. Lalu mereka ini disuruh untuk angkat arak. Bayangkan berapa banyak dosa yang mereka terlibat. Mereka angkat, mereka yang bubuh dalam peti air, mereka yang ambil pada stor, bubuh dalam stor. Nasallallahu al-afiyah. Ya, ini perkara yang sangat menyedihkan. Ya. Ini adalah perkara yang sepatutnya kita tangani. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya. Nah, dan banyaklah tentang hadis mencela peminum arak ini dosanya banyak, dosanya sangat besar ya. Dan meminum arak di antara dosa-dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Ya. Ini kita kena serius ya. Kita hari ini kalut kempen. Ya. Larangan untuk isap rokok, isap vape. Ya, rokok, isap vape haram. Tetapi adakah sama pengharaman rokok dengan vape dengan pengharaman arak? Tak sama. Orang Melayu ni sensitif kalau sebut pasal makan babi. Ya, tapi makan babi ya, tidaklah seperti makan arak, minum arak. Minum arak ni dosa besar. Dosa besar. Ya, dia adalah kabirah minal kabair. Ya. Sebab dia dilaknat. Pelakunya dilaknat dan diancam dengan azab. Nabi SAW menyatakan dalam sebahagian hadis-hadis ini kita boleh bacakan sejumlah hadis ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wal mudminul khamri wal mannanu lima a'ta. Ya. 3 golongan yang Allah tak akan pandang pada hari kiamat nanti. Iaitulah orang yang derhaka kepada mak bapak, orang yang ketagih arak dan orang yang mengungkit pemberiannya. Mengungkit pemberiannya. Yang ini sedekahnya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata mannanun wala 'aqun wala mudminu khamrin. Tak masuk syurga orang yang derhaka kepada ibu bapa, orang yang mengungkit pemberiannya dan orang yang ketagih arak. Dan arak ni ada hukuman had yang tersendiri, iaitu disebat peminumnya dikala sabit dengan saksi. 2 orang saksi yang adil menyaksikan bahawa seseorang itu minum arak. Dan ulama berbeza pandangan. Selain daripada saksi dan juga pengakuan, dia sendiri mengaku, boleh tak disabitkan hukum arak ini dengan lain daripada itu? Sebagai ulama-ulama berbeza pandangan. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. So boleh tak kita sabitkan orang minum arak dengan ujian alkohol misalnya? Ya, dan dalam sebahagian mazhab yang mu'tabar, ya, daripada mazhab-mazhab yang 4 ada. Dan kita boleh ambil pandangan ini, tidak ada masalah untuk diambil dan diambil kira sebagai undang-undang dalam mahkamah syariah. Selain daripada saksi dan juga pengakuan, ikrar, kita boleh jadikan qarinah. Bukti-bukti sampingan seperti ujian alkohol, ujian darah. Sebab apa kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, tidak mungkin ada orang muntah arak melainkan dia minum. Takkan tiba-tiba satu orang muntah bau arak, mulut bau arak. Tiba-tiba kita kata kena tunggu saksi baru kita tahu dia minum arak ke tidak. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Ya, mesti dia minum arak. Cuma kita kena siasatlah, adakah dia minum arak dengan rela atau dipaksa. Itu cerita lain lah. Dan benda ni boleh diketahui dengan qarinah-qarinah yang banyak. Jadi sebab itulah minum arak ni adalah dosa besar. Dan Nabi SAW bersabda, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak minum orang yang minum arak ketika dia minum itu dia beriman. Maknanya orang yang minum arak ni, ketika dia minum arak, dia orang yang imannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai teratur sekali. Ya.
Tahu besarnya dosa minum arak ni. Nasallallahu al-afiyah. Jadi inilah di antara perkara-perkara berkaitan dengan minum arak. Hukum arak ini, yang pertama hukumnya adalah haram dan ia adalah dosa besar. Arak itu sendiri adalah najis dan peminumnya ada hukuman di dunia dan di akhirat. Diancam dengan azab kalau tidak bertaubat. Ya. Di dunia dia disebat dan kita dah bincang hukumannya tadi. Dan arak ni bolehkah ditukar menjadi tidak najis? Bolehlah kita hilang kenajisan arak itu? Ya boleh jikalau dia berubah menjadi cuka. Dengan syarat. Dengan syarat. Dia berubah sendiri. Tanpa dimasukkan apa-apa benda sin ke dalamnya. Syarat cuka yang halal ialah kalau al-khamru tadi berubah dengan sendiri tanpa kita masukkan apa-apa bahan dalamnya. Sama ada dengan cara kita panaskan dia dalam api ataupun didedahkan kepada matahari, diulang jemuk sampai dia berubah menjadi cuka, tidak mengapa. Tapi kalau kita ada masukkan something di dalamnya, maka dia tidak halal. Kenapa tidak halal? Kenapa kalau kita ubah arak jadi cuka dengan cara memasukkan sesuatu ke dalamnya, dia tak boleh dihalal? Pasal arak najis. Arak ialah najis. Di sisi mazhab Syafi'i, arak ialah najis. Bila kita masukkan sesuatu ke dalam arak tadi untuk tukar jadi cuka, benda yang masuk ke dalam arak tadi akan menjadi najis, bernajis. Masalah kalau dimasukkan ke dalamnya apa? Bawang masalahnya. Ya. Maka bawang yang telah bersalut dengan arak itu najis. Mutanajis, dan najis itu tidak hilang. Bila arak tadi berubah jadi cuka, dalamnya ada bawang yang najis. Maka dia jadi najis, tak suci lah. Ya? Tak suci lah. Jadi syarat arak itu jadi cuka ialah dia tidak dimasukkan benda asing di dalamnya. Dia berubah sendiri, maksudnya dengan cara kita jemuk ke, dengan cara apa-apa yang tak memasukkan bahan dalamnya. Itu maksud. Ya, itu maksud. Tetapi secara asasnya arak, kalau kita jumpa arak yang dibuat memang untuk tujuan mabuk, untuk diminum sebagai arak yang untuk mabuk-mabuk, maka hukumnya kita kena musnahkan. Kita tak boleh ambil simpan dengan niat, oh saya beli kasbek ni pasal nak simpan nak buat cuka. Tak boleh. Tak boleh ya. Cuma kalau kita ada jus minuman yang kita simpan, nak minum tengok-tengok, dah jadi mabuk. Dah jadi arak. Maka ketika itu kita boleh simpan tahap dia sampai dia berubah jadi cuka. Atau memang kita perah untuk buat cuka. Bukan untuk buat arak. Tetapi arak itu hanyalah proses sebelum jadi cuka. Tidak mengapa. Tapi arak yang dijual untuk minum itu, yang dibuat memang untuk minuman mabuk, untuk minum arak, ya, wine, beer, jenama Kasbek ke jenama Heineken ke apakah, yang ini memang dibuat untuk minum arak. Maka arak yang macam ini kita tak boleh beli, tak boleh simpan, bahkan mesti kalau datang dalam possession orang Islam, dia dapat benda ni, dia kena musnahkan. Hanya dibenarkan kepada orang kafir untuk minum dalam kadarnya, dalam sekal mereka, tanpa mendapat pertolongan daripada kita orang Islam. Ya? Jadi inilah sejumlah hukum hakam berkaitan dengan arak yang saya rasa penting, bermunasabah dengan ayat yang kita baca ini. Ya, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala seterusnya menyatakan kesan buruk arak. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya, selain daripada arak, judi. Judi ini pasangan kepada arak. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Di antara kesan buruk arak dan perjudian ni, dia menyebabkan permusuhan dan kebencian, pecah belah. Jadi sama juga di antara dosa besar ialah judi, perjudian, kerana Allah Ta'ala sifatkan sebagai min amali syaitan, amalan syaitan. Perjudian ni ialah dosa besar, ya, dan dia boleh mendatangkan mudarat yang sangat dahsyat kepada individu, masyarakat, keluarga. Ketagihan judi tidak kurang bahayanya daripada ketagihan arak. Dia merosakkan harta benda. Nas'alullah al-afiyah. Dan judi ni kita jangan ingat kasino-kasino sahaja. Kasino tu satu hal lah. Itu memang dah terang-terang haramnya. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kita kena ingat juga judi-judi yang ada dekat pasar-pasar raya. Sebab itu ulama ingatkan judi ni, maisir ni boleh berlaku semua benda. Ya. Diriwayatkan daripada Sufyan, daripada Lais, daripada Atha, Mujahid dan Tawus, ya, kullu syai'in minal qimar fahuwa minal maisir hatta la'ibis sibyan bil juz. Semua benda yang ada padanya qimar adalah termasuk dalam makna maisir, walaupun permainan kanak-kanak. Ini bahaya ni, permainan kanak-kanak. Pi fun fair, bayar berapa ringgit, tembak, kena patung mana ke barang apa, ambil. Ataupun dekat pasar raya kan ada mesin, masuk duit dalam tu, kita cekau apa mainan, permainan ke, anak patung ke, ya. Ini juga adalah judi dan dia adalah haram, dia adalah qimar yang telah larang kita daripada melakukannya, yang kesannya sangat sangat besar, ya. Al-ansab, ini syirik, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, yakni taqarruban, sebagai tanda taqarrub. Sembelih untuk jin, sembelih pi ubat dengan Tok Bomo, Bomo kata kena bawa ayam hitam, sembelih dekat sekian tempat, persembahan kepada jin, offerings. Ini adalah syirik, syirik akbar, syirik besar, ya. Demikian juga al-azlam, menilik nasib, ini juga di antara perkara syirik. Sabda Nabi SAW, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang jumpa tok dukun lalu bertanya sesuatu, lalu dia benarkan apa yang tok dukun tu habaq, tukang tilik tu habaq, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Siapa yang datang jumpa tukang tilik lalu bertanya akannya sesuatu, tidak diterima daripadanya salat 40 hari. Tu kalau tanya, tak percaya. Kalau percaya, kufur. Nas'alullah al-afiyah. Ini semua adalah perkara-perkara yang dosa besar yang Allah Ta'ala larang. Dan lebih khusus lagi dalam ayat ini ialah larangan daripada arak dan judi, kerana arak dan judi ini menjadi punca kepada al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum an zikrillah, dan menyekat kamu daripada mengingati Allah dan mendirikan salat, wa anis salah. Fahal antum muntahun, maka mahukah kamu berhenti? Soalan di sini ialah perintah. Istifham dengan makna amr. Yang ni hendaklah kamu berhenti. Jadi kalau dah jelas benda macam ni, masih tak mau berhenti lagi kah? Kata Allah Ta'ala. Masih tidak mau berhenti lagi daripada melakukan perkara ini setelah jelas perkara ini adalah mendatangkan mudarat. Jadi dia ada perintah. Fahal antum muntahun, hendaklah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara ini. Ya.
Kemudian Allah Ta'ala ingatkan supaya kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kesan buruk jikalau kita tidak mendengar perintah Allah dan Rasul, tidak taat perintah Allah dan Rasul. Allah kata apa? Fa in tawallaitum, ya, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kamu tidak mau dengar dan taat, Rasul tidak ada rugi apa-apa. Rasul dah sampaikan, tugas dia menyampaikan. Kalau kamu tidak mau taat apa yang dia sampaikan, yang akan timpa bencana dan mudarat daripada Allah Ta'ala itu, kamulah yang akan kena, bukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan ayat 93 ni berkaitan dengan perkara yang khusus, iaitu orang yang dulunya minum arak sebelum Islam, ataupun dia dulu bergelumang dengan dosa, kemudian telah bertaubat, maka dia diampunkan, tidak ada masalah. Ya, dosa arak ni boleh diampunkan. Bukan makna ayat 93 ini berlaku dalam kalangan beberapa orang sahabat. Mereka silap faham di zaman Umar bin Khattab. Dia kata, kalau kita buat amalan baik, tak apa, boleh minum arak. Jadi ini adalah silap faham pada makna ayat kerana tidak tahu konteks turunnya ayat. Sebab itulah penting kita tahu sebab nuzul. Sebab turun ayat itu memberikan kita konteks ayat itu, bagaimana letak duduknya. Ya. Jadi ada orang faham ayat ni, dia kata, kalau kita buat amalan baik, tak apalah boleh minum arak. Dah. Ayat ni menceritakan orang yang dulunya minum arak, kemudian dah tak minum dah. Dia sudah berubah. Jadi dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, dilepaskan daripada azab. Ya, itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita bercukupan sekadar itu dulu untuk pada pagi ini. Kalau ada persoalan, wallahu alam, boleh dikemukakan. Melatah, mencarut oleh orang belakang, adakah batal solat? Kalau dia bercakap dengan kalimah yang dipahami, batal lah solat. Ini asas ya. Macam mana kita solat, kita tak tahu perkara yang membatalkan solat. Ini penting ya. Dengar elok-elok. Bercakap, kalau kita bercakap dengan sengaja, maka batal solat. Kalau tak sengaja, kalau yang dia sebut itu ialah perkataan yang boleh dipahami, ya, maka itu adalah membatalkan solat. Membatalkan solat. Ya. Tapi kalau dia cakap itu dalam keadaan dia terlupa, ya, terlupa, maka itu dimaafkan kalau percakapannya sedikit. Ya. Kalau percakapannya tidak banyak. Ya. Itu kalau dia terlupa. Tapi dalam kes ini dia melatah. Melatah ni macam mana? Dia hilang akal. Tuan. So, kalau dia hilang akal, batal solat. Bukan sebab dia mencarut atau dia bercakap. Sebab dia hilang akal. Ya. Orang melatah ni dia hilang akal. Nah. Dan kiarak boleh digunakan apa ni? Digunakan qarinah ya, dengan zina. Zina juga ada perbahasan. Adakah boleh pakai qarinah ataupun tidak, ada perbahasan. Ya, dan ini perbahasan dalam kalangan fuqaha mazhab yang 4. Ya, sebagian ulama menerima qarinah dalam kes zina. Qarinah ni apa? Orang perempuan tak ada suami, tiba-tiba mengandung. Ya. Tapi qarinah ni boleh, dia bukan hujah yang kuat untuk menghukum lah. Kena siasat dahulu, tak boleh terus hukum. Tapi kalau ada 4 orang saksi yang adil, itu cerita lain lah. Dan kita dah bahas dah pasal zina ni, kaedahnya, hukumnya pada tafsir surah An-Nur. Naam. Bawa pulang kawan kita yang mabuk balik ke rumah. Kalau dah kawan kita tu jenis ahli maksiat, maka seeloknya kita tidak berkawan dengannya lah. Itu satu. Tapi kalau kata dia mabuk, kita dalam rangka nak menasihati dia, nak tegur dia dan nak cegah kemungkarannya, tak ada masalah, kita balik. Pasal apa? Kalau kita biar dia memandu sendiri, itu akan menyebabkan malapetaka lebih besar lagi. Ya. Iaitu orang mabuk, kalau dia langgar orang mati, dalam mazhab Syafi'i, ya, dia dihukum mati, hukum qisas. Ya. Boleh berlaku qisas. Dan dia kena, kalau tak kisah pun dia. Pasal apa? Pasal dia bertanggungjawab sepenuhnya.
Ya. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya macam orang sedar, macam orang sengaja langgar. Dalam mazhab Syafi'i tak ada beza. Orang mabuk yang langgar orang mati dengan orang yang sengaja langgar orang mati sama. Dia tak dikira pembunuhan tak sengaja pasal dia sengaja mabuk. Dan konsekuens dia bila dia memandu dalam keadaan mabuk tak diketahui. Kalau maksud kita pergi tolong dia bukan kita nak ikrar atas perbuatan dia, bukan kerana kita nak merestui perbuatannya, tapi nak mengelakkan malapetaka yang lebih dahsyat. Nak mengelakkan dosa lebih besar, dosa membunuh. Maka itu kita kata dalam rangka kita nak menasihati dia, dalam rangka kita nak mengingkari kemungkarannya, ya. Adapun kita duduk berkawan dengan dia, buat relax saja, duduk sembang yang tak ada apa, padahal kita tahu dia ni kaki todi, itu takuti na'udzubillahi min zalik akan menanggung dosa. Dan diharamkan kita duduk bersama dengan peminum arak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamr. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman dengan Allah dari akhirat, jangan duduk di meja yang berlegar padanya arak. Duduk semeja dengan orang minum arak pun dilarang. Nah. Ketum yang mana budak-budak muda campur dengan ubat. Ya, kalau arak ni apa sahaja, kita tak kira bahannya. Ya, kita bukan kira bahan dia. Dia buat daripada pokok apa, daun apa, ayak apa dia perah, tak kisah. Ayak mineral, dia campur-campur jadi mabuk. Dia bubuh ubat tu, bubuh bahan kimia tu jadi mabuk boleh minum. Arak lah tu. Ya, arak ni bukan mesti dibuat daripada buah-buahan ke apa. Apa bahan kita tak kira. Yang penting dia adalah minuman cecair. Yang bila diminum dengan kuantiti yang banyak atau sedikit, boleh menghilangkan kewarasan akal. Maka ia adalah arak. Maka kalau dah macam itu sifatnya, setitik pun adalah haram. Setitik pun adalah haram. Ya. Itu kita kena faham konsep dia. Ya. Itu konsep dia begitu. Ya. Jadi bahan dia tidak kisah. Kalau dia jadi arak, maka hukumnya dia adalah haram diminum dan zatnya adalah najis. Zatnya adalah najis. Kalau kena baju, kena apa, kena wajib basuh sebab dia adalah najis. Ya. Tak kira apa bahan yang dibuat, bila dia memabukkan, dia adalah arak, maka dia adalah najis dalam mazhab Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Ya. Berdalilkan dengan ayat telah kita sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Naam. Ini bukan qiyas ya, ini memang arak. Tak payah qiyas. Ta'rif arak itu. So apa sahaja yang mengenai ta'rifnya, definisinya adalah arak. Arak tidak dikhususkan dengan bahan tertentu. Dia adalah pada sifat cecair tersebut memabukkan. So apa-apa cecair yang bila diminum memabukkan, maka dia adalah arak. Tak perlu qiyas. Memang dia adalah arak secara nas. Ya, secara nas. Nah. Arak dicampur bahan lain untuk merubah sifat dia haram. Arak sebut merubah, tidak memabukkan. Kalau dah tak mabuk, jadi cuka, tak apa, minum cuka halal. Kalau arak tu dah berubah tak mabuk, kita tak panggil arak dah. Nama dia cuka khal. Dan Nabi SAW makan roti cicah cuka. Ya. Yang kita arak ni kalau dia mabuk. Kalau dia tidak mabuk, maka dia tidak lagi dikira sebagai arak. So cuka yang kata tadi dia masukkan bahan, dah jadi cuka. So dia bukan arak. Cuma dia bernajis. Macam dia minum air kencing lah. Minum air kencing tak mabuk. Tapi minum najis haram dari sudut yang lain. Tapi dosanya tidaklah seberat dosa arak. Walaupun cuka ni tadi memang ada khilaf lah dengan ulama'. Ulama' ada perbincangan masalah cuka ni. Macam mazhab Maliki ada pandangan lain. Mazhab Hanafi bagi mereka arak tidak najis pada zat. Itu ada perbincangan dari segi fiqh. Tapi kita cerita tadi hak mazhab Syafi'i, tak boleh kita campur bahan dalam arak untuk jadikan dia cuka. Bila jadi cuka,
dia dah tak mabuk, maka dia bukan lagi arak. Kalau orang pergi minum juga cuka tadi. Kalau dia minum tanpa dia bertaklid kepada pendapat yang muktabar, atau dia ikut pendapat yang membolehkan minum itu hanya kerana syahwat, bukan kerana dasar nak ikut kebenaran, maka kita kata perbuatan dia berdosa dan salah dan dia minum najis. Macam orang pergi minum air kencing lah. Kan? Tapi dari sudut dia tak kena hukuman minum arak lah. Pasal dia tak minum arak. Dia minum cuka yang najis. Itu je. Nah. Jadi kalau dia solat, kalau ada saki baki dalam mulut dia, dia kena basuh mulut dia lah. Apa yang masuk dalam perut, tak kisah, tak jejar solat dia. Ya? Baik. Orang minum stout tapi tak mabuk. Segar. Boleh guna padi. Minum sekadar sahaja. Itulah haram. Dan dihukum dengan hukuman sebat 40 kali atau 80 kali. Ya? Kalau dia tidak mabuk, kita sebat dia 40 kali. Sebab dia tidak mabuk. Kalau mabuk, kita sebat dia 80 kali. Kan? Sebab bila mabuk ni dia cakap merapu. Kan? Jadi kalau dia minum sedikit walaupun setitik, maka hukumnya adalah berdosa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata mereka dah ampun kesalahan anak yang derhaka. Kalau anak tu bertaubat, ya. Kalau dia bertaubat dan ibu ayahnya telah memaafkan kesalahan anaknya, Allah Ta'ala ampunkan. Nah. Food delivery, hantar arak, makanan ada pok. Ya, ini juga, ini yang telah tapi yalah, isu ni dah dibangkitkan dalam radio, anda dengar itu ni. Ada ustaz-ustaz yang mula bersuara masalah ni, dan memang benda tu tak boleh lah. Tak boleh, dan anda tengok ada dah mufti-mufti pun ada yang dah mula bangkitkan masalah kepada saudara-saudara kita yang bertugas menghantar makanan ini. Ini telah pun disuarakan, tapi kita harap adalah tindakan daripada tapi sekadar sekarang kalau belum ada tindakan bantuan daripada kerajaan, kita kena takwa kepada Allah Ta'ala dan yakin rezeki daripada Allah. Kerana kalau kita ambil delivery makanan yang haram tadi, maka dia adalah rezeki yang haram. Rezeki yang haram. Ya? Yang upah yang kita hantar tu sajalah. Hak yang makanan halal yang kita hantar tak ada masalah. Upah hak yang bahagian yang kita ambil untuk hantar arak ataupun babi tadi, tak boleh. Sama ada arak, tak boleh. Daging babi pun tak boleh. Sebab kita tak boleh bantu orang kafir melakukan perkara yang haram dalam agama kita. Walaupun kita tak boleh larang dia sebab benda tu tak haram pada agama dia. Kita tak boleh sekat dia daripada makan babi. Kita tak boleh sekat dia minum arak. Dalam circle dia, dalam ruang dia, in his own pace, kita tak boleh kacau dia. Kan? Dalam dia punya in own space yang dia ada, itu terpulang pada dia. Tapi kita tak bantu dia dengan apa jua cara. Kita tidak membantu dia. Itu penting, kita kena faham konsep dia. So kalau ada tempahan yang macam itu, kita kena decline lah, kita kena tolak, kita kena refuse. Tak boleh ambil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grab car driver bawa peminum arak balik ke rumah. Ya. Macam kita katalah, ini dalam mimbab takhfifid darar. Kalau kita kata Grab car jangan ambil orang minum arak balik rumah, dan orang minum arak tadi akan bawa kereta dia sendiri, ini akan jadi mudarat lebih besar. Maka dari sudut itu kita kata ya, sebagai langkah mencegah kemungkaran yang lebih besar. Tetapi bawa dia pergi tempat arak tak boleh. Dah tahu dah kata dia tempah Grab car, tengok nama kedai tu kedai minum arak. Tak boleh lah. Tak boleh. Ya. Yang kedai memang tempat minum arak. Tapi kalau kedai tu ada serve arak tapi tak mestinya dia nak minum arak, tu kita kata syubhah, sama-sama. Elok dia elakkan. Ya, tapi kalau dah terang-terang memang dia nak pergi tu bar, kedai wine shop, itu tak boleh. Itu dilarang sama sekali. Kan? Itu hantar tak boleh. Ambil dalam keadaan dia mabuk, dia tak boleh bawa kereta. Kalau kita tak ambil, nanti dia bawa kereta, langgar orang mati. Lagi besar mudarat. So, mimbab takhfifid darar, meringankan mudarat, kita kata. Tapi kita jangan redha. Kita jangan redha. Naam.
minum ketum tadi. Tapi tak minum ketum, ialah solatnya. Kena solat lah. Kena solat dan kena bertobat. Ya, kena bertobat. Adapun kalau dia tidak bertobat, maka dari segi pahala tak ada. Tapi dia tetap wajib solat. Kalau dia tak solat, jadi kafir lah. Kan? Kalau dia tinggal solat terus, man taraka as-salata al-ahdu alladhi bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara jiharan. So dia tak boleh kata aku dah minum arak 40 hari Tuhan tak terima solat. Jadi 40 hari ni tak sembahyang. Tak, kalau hang tak sembahyang cerita lagu lain pula. Daripada kena hukum sebab terus kena pancung kepala. Dari segi hukum syarak lah, hukum hudud. Tapi kita tak buat hukum hudud. Tapi nak cerita kata dosanya lebih besar. Dia telah terjebak ke dalam kufur dan syirik. Daripada asal tadi dosa yang bukan kufur dan syirik. Jadi sepatutnya maksud hadis Nabi itu ialah supaya peminum arak tadi bertaubat. Itu maksudnya dia bertaubat. Tapi solat tetap wajib. Tetap wajib. Tetap wajib dia kena solat. Orang yang pergi jumpa Tok Dukun tadi pun kena solat. Dia tak boleh kata 40 hari tak diterima. Kena taubat lah. Kalau kau bertaubat, dia terima lah. Kalau dia bertobat segera, on the spot dia bertobat, on the spot solatnya diterima. Setelah mana dia sedap daripada arak. Isunya ialah kalau dia tak bertobat. Dia duk berazam lepas 40 hari nak buat lagi. Tu tak boleh lah. Kan? Tapi solat tetap wajib. Kalau dia tinggal solat, akan kena dosa lebih besar lagi. Nasallallahu al-afiyah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.